Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya pada malam ini kita semua dapat berkumpul di sini di bawah satu program anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama pihak Masjid Al-Muqarrabin Boh Empiang. Juga kita bersyukur kerana dalam keadaan COVID-19 dan SOP yang ketat ini kita masih diberikan peluang untuk meneruskan salah satu daripada majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan majlis ilmu ini menjadi asbab kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berada dalam keadaan perintah kawalan pergerakan, kehadiran pada malam ini alhamdulillah sehingga keluar daripada kawasan masjid dan kita duduk dalam keadaan yang telah diperintahkan, iaitu berjarak-jaraklah. Okey. Saya mengalu-ngalukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan jemaah sekalian, terutama sekali kepada panel kita di sebelah kiri saya, sahibus samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang memang tidak asing lagi dengan kita rakyat Perlis. Dahulu beliau mungkin dianggap asing kerana berasal daripada Pulau Pinang, tetapi kini beliau sudah menjadi berhijrah daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang pun negeri orang Islam juga, berhijrah ke negeri Perlis dan sudah ada rumah dan menetap di sini, kan? Dan kita harap ini menjadi Madinah bagi Datuk Doktor. Seterusnya di sebelah mufti kita yang berbahagia, Maulana Fakhruzi Abdul Rahman, yang kita datangkan khas daripada Perak, Mudir Darul Quran wal Hadith Kuala Kangsar, kalau tak silap saya, atau lebih tepatnya Lubuk Merbau, ataupun mungkin kita pernah dengar Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, kan, pengarang Kamus Al-Marbawi itu daripada asalnya kampung ataupun tempat Maulana sendiri. Jadi kita boleh katakan kawasan ilmu lah di situ. Malam ini kita akan berbincang tentang satu topik diskusi hijrah yang kita tahu kita baru sahaja menyambut sambutan tahun baru, kalender takwim bagi kita umat Islam, peristiwa hijrah. Kerana kiraan kalender ini diambil berdasarkan kepada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Namun tajuknya agak menarik dan saya akan cuba untuk menarik perhatian tuan-tuan mungkin kepada latar cerita tajuk yang kita pilih pada malam ini, iaitu pelarian atau perjuangan. Maksudnya hijrah Nabi itu satu bentuk pelarian ataupun satu bentuk perjuangan. Mungkin sebahagian daripada kita sudah dapat meneka ataupun mungkin telah terdedah dengan isu yang panas dalam, saya ingat, sebulan dua ini, berkaitan dengan kontroversi. Walaupun tujuan forum ini tidaklah untuk membincangkan ucapan itu semata-mata, tapi kita tidak dapat elakkan apabila ucapan daripada salah seorang pemimpin politik tanah air menyebut tentang Nabi Muhammad ini dianggap juga sebagai pelarian di dalam ucapannya di parlimen. Tuan-tuan, kita semua setuju bahawa apabila kita berbicara tentang Nabi, hendaklah kita memikirkan bentuk kata yang sangat baik untuk disandarkan kepada manusia yang paling mulia. Walaupun mungkin kita bersetuju, saya juga mengikuti ulasan
daripada yang berusaha sahibus samahah, bahawa perkataan pelarian itu tidaklah salah sepenuhnya dan mungkin tidak bermaksud untuk menghina, tetapi penggunaan pada sesuatu tempat yang tidak tepat itu akan mengundang kontroversi ataupun kekeliruan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, mengingatkan kita tentang pentingnya memilih patah perkataan itu. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran Allah menyebut dalam suratul Baqarah ayat 104, iaitu Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, jangan menyebut perkataan ra'ina, tetapi sebutlah perkataan unzurna, yang mana dari sudut bahasa Arab kedua-duanya mempunyai makna yang sama, iaitu melihat atau tengok atau beri perhatian. Tetapi perkataan ra'ina dan unzurna ini mempunyai konteks penggunaannya yang tersendiri. Orang Yahudi menggunakan perkataan ra'ina untuk memperlekehkan Nabi, sehingga Allah menyuruh orang beriman tukar perkataan itu kepada unzurna, walaupun pada hakikatnya mungkin dari sudut maksudnya lebih kurang sama. Di situ kita melihat penggunaan kata sangat dititik beratkan, kerana kesan daripada perkataan itu akan memberikan pemahaman kepada kita. Jadi sebab itu, walaupun orang kata ini mungkin sengaja mencetus kontroversi, ataupun mungkin ini sengaja untuk menghangatkan keadaan, sebenarnya bagi saya, apabila benda itu telah menjadi kontroversi, telah menjadi suatu perbincangan di kalangan masyarakat, penting untuk ahli-ahli ilmu tampil memperjelaskan maksud dan juga hakikat sebenar hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin latar cerita kepada apa yang akan kita bincang dalam diskusi pada malam ini. Bagi memulakan forum pada malam ini, sebagai moderator yang berkuasa penuh mengendalikan majlis, sehinggalah saya menyerahkan kembali kuasa ini kepada pengurusi melalui jalan yang benar dan saluran yang betul. Maka sebagai memuliakan tetamu, kami sebagai tuan rumah, saya sahibus samahah sebagai tuan rumah, mengambil hadis Nabi untuk memuliakan tetamu. Saya ingin memberi ruang yang pertama, pusingan yang pertama, buah bicara yang pertama, lontar pandangan yang pertama daripada Maulana Fakhrul Razi untuk memulakan diskusi kita. Apa yang ingin saya lontarkan soalannya agak mudah dan ringkas. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah, kita semua tahu antara ungkapan yang sangat masyhur yang diucapkan oleh Nabi, bahawa sesungguhnya demi Allah, engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik tanah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Suatu gambaran yang sangat kuat betapa mulia dan besarnya tanah Mekah itu. Seandainya aku tidak diusir keluar daripada tanah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Jadi seakan-akan di situ ada unsur terpaksa, ataupun seakan-akan ada unsur bahawa keluarnya Nabi itu kerana perintah, bukanlah kerana pilihan Nabi untuk keluar. Dan kita kena ingat, Nabi telah menanggung kesusahan selama 13 tahun sebelum Nabi lompat keluar, ataupun sebelum Nabi berhijrah keluar, ataupun sebelum Nabi berpindah keluar. Menunjukkan bahawa Nabi bertindak itu di atas titah perintah Allah. Kita minta Maulana untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang perkataan ini dan memberikan maksud kepada hijrah besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dengan segala penuh hormat dan ta'zimnya memberikan ruang dan peluang sepenuhnya kepada Maulana pada malam ini, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Tuan Moderator, yang dihormati lagi dikasihi Sahibus Samahah Datuk Mufti, seterusnya kepada hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama saya melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya dapat sampai ke negeri Perlis ini dengan selamat, alhamdulillah. Yang keduanya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Jabatan Mufti kerana sudi menjemput dan mengundang saya untuk berdiskusi pada malam ini. Berdasarkan kepada tajuk yang sangat menarik sebagaimana yang telah dibentangkan oleh saudara moderator, hijrah, pelarian atau perjuangan. Jadi saya jawab bahawa hijrah adalah merupakan perjuangan. Kalau sekadar untuk mengetahui jawapan, kita semua dah boleh balik pada malam ni. Sebab soalannya, apa tadi? Pelarian ataupun perjuangan. Cuma kita kena tunggu lagi untuk kita mengupas dan mengemukakan dalil-dalil hujah-hujah mengapakah kita menganggap bahawa hijrah itu adalah merupakan suatu perjuangan, bukan merupakan suatu pelarian. Kerana kalau kita memberi jawapan sahaja, dia masih tasyabuh, masih lagi berlaku kesamaran, seolah-olah benda yang sama. Hasil daripada mungkin ada pihak ataupun golongan yang faham hasil daripada tekanan yang begitu dahsyat, siksaan yang begitu perik yang dilalui oleh para sahabat, menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan bumi Mekah yang boleh diistilah yang dikatakan sebagai pelarian. Sebenarnya hadirin sekalian, sebelum berlakunya peristiwa hijrah ini, ada tekanan-tekanan, siksaan-siksaan yang lebih dahsyat daripada musyrikin Mekah terhadap para sahabat. Sehingga hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Khabbab, dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cari ketika sahabat diseksa, ditekan, diazab dengan begitu dahsyat, dia cari Rasulullah. Nak minta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Cari, Rasulullah bersembunyi di balik langsir Kaabah. Dia tengok, oh Rasulullah duduk di sini. Lalu dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Dan mengapa kamu tidak minta pertolongan kepada Allah supaya kita diberi kemenangan? Hadis ini dinakalkan oleh Ibnu Katsir ketika mensyarahkan ayat Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zuzzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu boleh menganggap dan menyangka kamu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan senang dan mudah? Allah Taala tanya kita semua, adakah kita menganggap kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan senang dan mudah? Walaupun ayat ini diturunkan kepada Nabi dan para sahabat, bahkan meliputi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan belum sampai kepada kamu ujian-ujian yang dahsyat sebagaimana golongan yang terdahulu. Allah Ta'ala guna zulzilu.
Maknanya suatu goncangan yang sangat dahsyat. Idza zuzilatil ardu zilzalaha. Satu goncangan ujian yang sangat dahsyat. Sehingga hadirin sekalian, berkata Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, mata Nasrullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasul dan para Nabi, golongan yang paling kuat iman daripada umat mereka, pun bertanya, bilakah Allah Ta'ala nak datangkan bantuan dan pertolongan? Menunjukkan ujian sangat dahsyat. Diikuti pertanyaan oleh pengikut mereka. Walaupun begitu hadirin sekalian, Rasulullah dan para sahabat tidak keluar, tidak berhijrah. Walaupun mengalami tekanan yang sangat dahsyat kerana tidak ada perintah dan arahan daripada Allah. Kalau alasan Rasulullah berhijrah berpindah yang dianggap sebagai suatu pelarian kerana tekanan, Rasulullah tak keluar. Tetapi selepas pada itu, beberapa masa daripada itu datangnya arahan, barulah Rasulullah SAW bertindak keluar dengan para sahabat. Di antaranya hadis di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Hijrah. Di dalam babul Hijrah, Rasulullah SAW datang di tengah hari di rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Aisyah yang melaporkan hadis ini, dia kata Rasulullah ni jarang datang rumah kami di tengah hari ni. Sebab biasanya tengah hari ni orang rehat. Tapi hari nak ajak pergi hijrah tu datang tengah hari. Lalu ringkas ceritanya pada hadis yang panjang ini hadirin sekalian, Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar, dia kata qad uzinali lil hijrah. Sesungguhnya aku diberi keizinan untuk berhijrah. Di situ menunjukkan bahawa datangnya arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat pergi berhijrah. Bukan masalah isu pokok ataupun isu asas bahawa ditekan, diazab, diseksa, kerana sebelum itu para sahabat mengalami tekanan yang lebih dahsyat. Dan yang kedua, apa yang nak disampaikan di sini, mungkin juga orang tasyabuh apabila terjumpa dengan hadis yang merupakan soalan daripada moderator tadi. Dia kata mungkin dengan sebab hadis itu ada ruang untuk dikatakan bahawa Rasulullah SAW itu sebagai pelarian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah menyebut, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu la khairu ardillah wa ahabbu ardillah laula ukhrijtu ma kharajtu laula ukhrijtu minki ma kharajtu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya engkau adalah merupakan sebaik-baik bumi Allah, wa ahabbu ardillah ilallah, dan sekasih-kasih bumi Allah kepada Allah. Sekiranya aku tidak diusir, maka sudah tentu aku tidak keluar daripada bumi Mekah ini. Jadi seolah-olah Rasulullah bertindak keluar sebagai pelarian. Sebenarnya ulama-ulama hadis ketika memuatkan hadis ini, hadirin sekalian, dia meletakkan di bawah tajuk tentang kelebihan bumi Mekah. Bukan tentang kelebihan ataupun fadilat pelarian dan nak cerita isu pelarian, bukan. Dia nak ceritakan tentang fadilat bumi Mekah. Sebab di sana berlaku khilaf daripada kalangan ulama sama ada bumi Mekah lebih afdal ataupun bumi Madinah. Jadi hadis itu diletak di bawah fadilat bumi Mekah. Sebab itu ulama-ulama Syafi'i berpendapat, kalau sekiranya seseorang itu meninggal dunia di sesuatu tempat, afdal dia dikebumikan di situ, selain daripada bumi Mekah dan Madinah. Sebaliknya, kalau sekiranya seseorang yang meninggal dunia berhampiran dengan bumi Mekah, elok dibawa masuk jenazah dia, mayat dia ditanam di bumi Mekah kerana ada kelebihan dan ada fadilat. Isunya di sini berdasarkan kepada hadis tadi adalah fadilat bumi Mekah, bukan nak menceritakan tentang pelarian. Dan hadis yang kedua, hadis yang ketiga tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang masalah pelarian juga,
Tetapi bukan isu di sini nak ceritakan tentang perarian. Sampai suatu masa, akan sampai suatu keadaan, umat Islam ini apabila dia difitnah. Fitnah dengan maksud cubaan, dugaan ataupun tekanan. Bukan sebagaimana yang difahami umum oleh orang Melayu kita kan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dia faham fitnah seseorang ataupun sesebuah kumpulan, sesuatu kumpulan memfitnah kumpulan lain. Bukan maksud begitu. Yang dimaksudkan fitnah di sini adalah cobaan ataupun ujian yang datang daripada Allah kerana menjaga agama. Di dalam Kitabul Ilmi, Imam Bukhari meletakkan satu tajuk, Babun minad din al-firaru minal fitan. Bab tentang sebahagian daripada kepentingan menjaga agama lari daripada fitnah. Maknanya orang sebut apa? Lari daripada fitnah, maknanya orang nampak firar, seolah-olah menjadi perarian dengan sebab fitnah. Bukan, dia nak cerita di sini tentang kepentingan menjaga agama kadang-kadang terpaksa kena keluar daripada kampung halaman, meninggal kampung halaman untuk menjaga agama kita. Sebab itu Imam Bukhari bawa, setelah dia meletakkan tajuk ini, dia bawa hadis yang menceritakan tentang suasana tersebut. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yasba'u biha sya'afal jibali wa sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafiru bidinihi minal fitan. Akan berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kambing di sini hadirin sekalian? Kerana pada masa itu majoriti orang Arab, termasuklah para sahabat, dia bela kambing. Dan merupakan suatu perkara, suatu benda, satu aset yang sangat bernilai bagi mereka ketika itu. Jadi dia bawa kambing dia pergi ke puncak-puncak bukit dan tempat dicurahi air hujan. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, susah untuk memperolehi ataupun nak mendapati rumput rampai yang menjadi makanan kepada binatang ternakan. Jadi nak jaga agama ni tuan-tuan, terpaksa pergi keluar daripada rumah lah. Lari daripada rumah, pergi tempat-tempat yang dizonkan ataupun disangkakan adanya sumber makanan kepada binatang. Dan di dalam hadis itu juga menyebut yafirru bidinihi minal fitan. Dia keluar kerana agama, bukan kerana sebab pelarian semata-mata. Kerana agama. Ulama-ulama nahwu pula sebut yafirru bidinihi, yakni bisababi dinih, dengan sebab agama dia. Dan saya nak sebut di sini perbezaan yang begitu ketara, walaupun kita kata bukanlah merupakan suatu kesalahan yang besar, tidak merosakkan akidah bila orang sebut disamakan hijrah dengan peralihan ini. Cuma di sini istilah tak betul, sebab berlaku perbezaan yang begitu ketara. Dan begitu juga tidaklah boleh dikaitkan mana-mana pihak ataupun mana-mana individu yang mengatakan Rasulullah ini sebagai perarian dikaitkan dengan Syiah. Tak boleh nak kaitkan dengan Syiah. Walaupun saya sangat tak setuju dengan Syiah. Bukan sahaja dari sudut akidah dia, syariat dia, akhlak dia bercanggah dengan agama Islam. Saya belajar tempat yang adanya Syiah. 2 orang guru saya dibunuh oleh Syiah. Mufti Sami', saya boleh sebut mufti saya, Mufti Sami', dan juga Habibullah Mukhtar. Dr. Habibullah Mukhtar, Muhtamim ataupun pengetua sekolah saya. Di musim bulan Muharram macam ni tuan-tuan, halal darah Sunni. Dia tembak 2 orang guru saya. Lepas dia tembak, lepas tu dia bakar pula dalam van. Termasuk dari yang driver dia pun meninggal dunia dalam keadaan hangus. Jadi nak ceritanya, bukan kita kata benda ni jangan dikaitkan dengan Syiah, bukan kita suka ataupun setuju dengan Syiah. Tetapi tidak boleh dikaitkan semua isu dengan Syiah, walaupun saya tak setuju dengan Syiah. Kita orang Melayu kita ni pelik. Bila tak suka kepada mana-mana kumpulan, mana-mana pihak, mana-mana individu, apa benda yang boleh dikaitkan untuk menjatuhkan dia, maruah dia? Dia londeh habis. Kalau dalam isu lain mungkin.
Saya pun ada maklumat. Kalau dalam isu lain mungkin individu yang tertentu boleh dikaitkan dengan Syiah. Tapi dalam isu ni tak boleh. Sebab itu kita orang Islam diajar supaya berlaku adil. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Taala ajar kita. Berpuas hati ke, tak suka ke dengan mana-mana orang, mana-mana kumpulan, tapi kena adil. Tak betul kita kata tak betul. Betul kita kena kata betul. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, kita ni kalau duduk dalam satu kumpulan, satu parti ke, satu jemaah ke, apa yang kumpulan kita buat, moderator, semuanya betul. Kumpulan lain buat, semuanya salah. Dia pakai cari dalil. Dalil boleh cari tuan-tuan. Dalil untuk menyalahkan pihak lain, kumpulan lain memang boleh cari. Akan jumpa. Kalau orang Yahudi pun ada dalil, takkan orang Islam tak ada dalil? Dan seterusnya saya nak sebut sini, ada masa lagi? Boleh lagi? Mesti. Boleh lagi tak? Tetamu panjang sikit tak? Saya nak sebut tentang perbezaan yang begitu ketara antara apa yang kita sebut tadi, hijrah dan juga pelarian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Suratul Hash ayat 8 dan 9. Bagi golongan yang fakir yang berhijrah, yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka dan juga harta benda mereka. Dalam ayat ini, bukan semua orang yang keluar daripada Mekah ke Madinah ini fakir. Tetapi Allah Ta'ala kata, dikeluarkan harta benda mereka dan juga daripada kampung halaman mereka. Walaupun sebahagian mereka kaya seperti Suhaib Ar-Rumi, dia tak boleh nak bawa harta ke Madinah Munawwarah berhijrah bersama dengan Rasulullah. Terpaksa ditinggalkan. Takut pihak musuh ataupun musyrikin Mekah dapat mengesan dia nak berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Munawwarah. Yang keseterusnya, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Kita tengok ciri-ciri generasi hijrah yang tak ada kepada golongan pelarian. Wa yansuruna, dia kata di sini, wa yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, di dalam surah An-Nisa, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, hijrah kerana Allah dan juga kerana Rasul. Orang golongan yang menjadi pelarian belum tentu dia merupakan arahan Allah dan arahan Rasul. Yang kedua dalam ayat ini mengharapkan ganjaran daripada Allah. Yang pertama, ganjaran pahala yang dijanjikan kepada golongan hijrah. Yang kedua, suatu keluasan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi golongan yang berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Niscaya dia akan mendapati ghanimah, harta benda yang banyak dan keluasan bumi Allah Subhanahu wa taala hasil daripada penghijrahan. Yang keseterusnya, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong agama Allah dan juga Rasulnya. Menolong Allah dan Rasulnya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini tidak berlaku kepada golongan yang menjadi pelarian. Bukan maksud mereka nak tolong agama Allah dan nak tolong Rasulullah. Yang paling dahsyat tuan-tuan, di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, orang yang beriman yang tidak turut serta berhijrah bersama dengan Rasulullah di Madinah, orang yang tak betul-betul kuat iman dia kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala kata ulaika humus shadiqun. Di dalam ayat yang lain, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi semua ini berbeza sangat-sangat
mempunyai suatu perbezaan yang sangat ketara antara peralihan dan juga hijrah. Jadi untuk ciri-ciri seorang muhajir yang seterusnya, insya-Allah saya akan cuba sambung pada round yang kedua nanti, insya-Allah. Sekadar itu dulu, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, di atas pencerahan yang pertama tadi dapat kita buat sedikit catatan. Maulana menyatakan dengan jelas bahawa orang yang menyebut perkataan ini tidak boleh untuk dihukum terkeluar daripada akidah. Mungkin dia mempunyai maksud yang lain dengan tidak meniatkan penghinaan kepada Nabi. Tetapi Maulana juga memberikan catatan yang agak tegas di situ, bahawa beliau langsung tidak bersetuju penggunaan istilah pelarian itu kerana tidak pernah digunakan perkataan pelarian itu dan disandingkan dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua poin yang bersifat lembut dalam ketegasan. Istilah ni penting, tuan-tuan. Saya bagi contoh sikitlah sebelum kita nak pergi kepada sahibus samahah kita ni. Umpamanya, kan, perkataan ni kalau dia duduk pada tempat yang betul, dia akan bagi maksud yang elok. Saya bagi contoh taib. Kalau kita sebut taib saja, dia membawa maksud konotasi yang buruk lah, najis. Tapi kalau kita pergi ke Kelantan, bisa pergi Kelantan, taib ni sesuatu yang sangat lazat. Taib di Perlis tak boleh lah, tapi taib di Kelantan okey. Taib itik, perkataan tu, tapi bila disandarkan kepada itik, dia jadi satu kuih cucuk, tak? Jadi pasal itu kadang-kadang pemilihan term istilah itu boleh memberi maksud yang buruk jika tidak pada tempat yang betul. Demikian juga sebelum daripada kenyataan ini, kita juga kontroversi dulu, dan saya bersama dah jelaskan tentang kalaulah saya Tuhan, saya tak akan ciptakan kamu. Ini juga kontroversi. Penggunaan kalaulah saya Tuhan tu, penggunaan Tuhan itu pada diri dia. Tapi telah dijawab oleh sahibus samahah. Dan kita nak bagi kali ni sahibus samahah juga untuk jawab soalan saya lah, bukan jawab isu tadi, kan? Okey, tapi sebelum saya nak bagi sahibus samahah Datuk Dr. Asri jawab ni, saya nak kena bagi sikit pencerahan. Saya kesian kat Datuk ni, kan? Mufti kita, kalau kita tak pertahan mufti kita, siapa lagi nak pertahan? Saya duk ikuti bacaan di Facebook ni, saya pun ada lah Facebook, kan? Saya pun duk ikuti bacaan. Kesian Datuk. Bila dia bercakap, orang kata semua benda nak bercakap. Mufti serba-serbi. Semua benda nak ulas. Ekonomi nak ulas, politik nak ulas, semua benda dia nak cakap. Itu bila dia cakap. Bila dia tak cakap, di mana suara mufti? Di mana mufti utara yang vokal, yang lantang tu? Pasal apa sengak? Nampak tuan-tuan? Pasal tu lebih baik jadi moderator daripada jadi mufti. Bayaran sama. Kan? Demikian saya duk kata, bila mufti cakap, terlebih cakap, bukan bidang dia, ulas hukum. Tapi bila dia ulas, salah juga, semua benda dia nak ulas. Jadi macam mana? Ni baru ni, tuan-tuan, mufti Perlis, jaga urusan umat Islam, berkaitan hal ehwal Islam. Ulas isu pelarian kerana ada kaitan dengan Nabi, ulas isu umat Islam kerana berkaitan dengan agama. Menteri tak kuarantin pun nak dengar SS Perlis cakap juga. Ini Datuk Asri, bukan Tan Sri Hisham. Kena bagi clear lah. Mana ni mufti tak cakap ni, menteri tak kuarantin? Mufti dah cakap, siapa langgar Temko, siapa langgar perintah kawalan, berdosa besar. Tak kira lah menteri ke masuk dalam tu. Bukanlah saya nak bela, tapi saya nak bagi pencerahan sikit, kan? Supaya nanti saya boleh jadi moderator lagi. Okey. Soalan saya ni agak panas sikit lah. Bila kita sebut hijrah Nabi, bila kita sebut hijrah Nabi, kita tak dapat lari dalam konten, isi kandungan, dalam isi kandungan perjanjian yang menarik ataupun
bila kita baca faktor terbesar Nabi berhijrah adalah faktor penawaran kuasa politik. Apabila orang-orang Madinah menawarkan suatu kuasa politik, satu kedudukan pemerintahan. Sebab sebelum daripada itu, untuk makluman kita semua, Nabi dah berunding dengan banyak pihak. Dan Nabi dah pergi cuba di Taif dan sebagainya, tapi dapat penolakan. Akhirnya di Madinah ada satu ruang untuk Nabi masuk dan mendapat kuasa politik dan pemerintahan. Jadi saya nak minta saya bersama Datuk untuk mengulas sedikitlah bahawa politik kuasa itu, kerajaan itu, mengambil alih kerajaan Madinah itu ke tangan Nabi menjadi antara pertimbangan Nabi. Kita orang Islam mungkin juga kena mengambil kira kuasa politik ni, kan? Jadi walaupun Datuk bukan ahli politik, tapi mungkin dari sudut pandang hijrah lah. Terima kasih. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi saudara pengurusi, tengok dia cakap pandai dah, artinya kita boleh penaik dah jawatan tu. Lepas pada ni nak jadi panel kan dia mufti. Yang dikasihi tetamu kita Maulana Fakhrul Razi, ahlan wa sahlan, selamat datang ke Perlis. Perlis ni insya-Allah bumi Darul Hijrah. Boleh hijrah ke sini. Macam mana Ustaz Maizah? Boleh? Saya nak cakap sikit sebelum menjawab soalan ni, soal konotasi. Konotasi ni kadang-kadang makna dia sama, tetapi penggunaannya itu. Ahli-ahli sebahagian zaman ini, oleh kerana ada perkataan laji'in, laji'in ini pelarian. Bagaimana nak bezakan al-farqu bainal hijrati wal luju'i? Apa yang membezakan antara hijrah dan lari? Walaupun hijrah tu pun macam nak kena lari lah juga, keluar dari tempat. Tadi Maulana baca ayat Quran, Allah pun kata dikeluarkan, kan? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Dia tak kala dia dikeluarkan oleh orang kafir. Yang ni kita baca ayat dalam surah Al-Hajj, Allah kata apa? Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Orang-orang yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka dengan cara yang tidak benar. Jadi soal kadang-kadang ada persamaan, tetapi ada maksud mendalam yang sedikit berbeza. Yang ini yang kita anggap, terutama dalam semua bangsa lah. Bangsa Melayu ada kesopanan. Saya, kita cakap kat mak saya. Kita tak cakap, mak, aku nak keluar Ustaz. Walaupun saya dengan aku sama makna, tapi penggunaannya itu beza tempat dia. Itu yang saya sebut dulu apabila isu ni timbul. Saya kata sebab itu Allah suruh bezakan istilah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kata ra'ina, kata unzurna. Dua-dua makna sama. Tapi oleh kerana ra'ina Yahudi gunakan untuk kata orang yang bengap, orang yang apa, dia gunakan ra'ina untuk merujuk kepada bahasa lain supaya dia boleh panggil bahasa tu. Walaupun Arab faham macam lain, dia faham macam lain. Allah kata avoid, elakkan istilah itu. Ini penting. Kita pun istilah pada tempatnya. Kan cakap mungkin ada benda yang bangsa itu dia tak banyak. Macam Arab ana. Orang Melayu saya lagi, aku lagi, beta lagi, cek banyak kan. Macam satu masjid tu, saya pernah ceritakan tuan-tuan.
tuanku pergi berangkat masjid tu, dan biasanya sembahyang Jumaat ni kadang tak tahu tuanku berangkat. Jadi pengurusi tu imam selepas sembahyang Jumaat nak kena buat pengumuman. Cuma dia tak berapa biasalah bila tuanku berangkat. Dia kata, "Beta berterima kasih kerana tuanku berangkat ke masjid beta." Walaupun dari segi perkataan beta tu merujuk saya, tetapi ia digunakan oleh raja. Tak apalah. Jadi saya nak sebutnya apa? Bagaimana kita menguruskan perkataan. Apa? Itu soal kehalusan bahasa. Sekali kita bagi bang. Sikit sana. Balik kepada istilah ini. Balik kepada Nabi SAW. Bezanya, macam mana yang disebut oleh Maulana tadi. Nabi keluar juga, dan di keluarga, orang yang lari pun di keluarga. Tapi Nabi keluar untuk mencari medan perjuangan, untuk menyebarkan agama. Dia tidak keluar untuk mencari kehidupan, untuk membolehkan dia hidup. Itu dia punya asas dia, yang mesti kita ambil perhatian. Ada 3 tempat Nabi boleh pergi. Yang pertama, jika kita ingat, hijrah yang pertama orang Islam buat ke mana? Ke Habasyah, ke Abyssinia. Orang Islam pergi ke sana, dan yang pergi ke sana ni bukan lelaki-lelaki. Osman bin Affan. Siapa lagi? Abu Huzaifah bin Utbah, Osman bin Mad'un, Mus'ab bin Umair. Ini semua, Ja'far bin Abi Talib. Ini semua rank yang bagus-bagus. Dan itu macam pelarian lah, sebab tak ada tawaran apa, terus pergi ke sana untuk menyelamatkan diri daripada ditindas oleh Quraisy. Karena kalau sudut nak beragama, memang di sana lebih selamat, tapi kewujudan Nabi di Mekah. Nabi tak pergi. Mereka saja yang pergi. Lama mereka di sana, sehingga Nabi berhijrah ke Madinah, baru mereka keluar, mereka pergi berhijrah. Lebih kurang 380 sahabat yang pergi ke sana. Dan mereka mendapat protection yang bagus daripada Maharaja Habsyah, iaitu Ashamah Najasyi. Tapi Nabi tak pergi berhijrah ke sana. Sebab satu tadi, politik Habsyah tidaklah begitu kuat dan stabil. Rajanya ada, tapi ada pergelutan kuasa. Orang Islam dalam rekod yang kita baca sirah, jumlah lebih kurang 300 lebih 80, tak nampak rekod pertambahan pengikut Islam di negara Kristian itu. They were protected. Mereka dilindungi, tetapi mereka tidak berkembang. Nabi tak pergi. Kalau Nabi itu pelarian, nak selamatkan diri, Nabi pergi ke Habasyah. Nabi tak pergi. Sebab tidak subur untuk dakwah. Mereka akhirnya, sehingga Ummu Salamah juga pergi ke sana, mereka akhirnya pulang, pergi ke Madinah. Dan saya nak azan dulu ke masjid? Azan dulu, nanti saya sambung sikit dia. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول
حي على Okey, tak mana saya sembang tadi? Tuan Pengurusi. Betul ya? Kata Pengurusi tak dengar ni. Okey. Nabi tak pergi ke Habsyah. Walaupun Habsyah ada siapa? Najasyi. Nabi berutusan surat dengan Najasyi. Bahkan kita selalu tahu ada hadis Nabi puji Najasyi. Ar-rajulu salih, matal yaum ar-rajulu salih akhukum ashamah. Mati pada hari ini lelaki salih saudara kamu ashamah. Sebab itu Najasyi itu tidak dikategorikan sebagai sahabat. Walaupun berurusan dengan Nabi. Surat menyurat sebab dia tak tengok Nabi. Syarat nak jadi sahabat ni bukan tengok. Syarat nak jadi sahabat ni kena jumpa. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bi wa mata 'alal iman. Dia tak jumpa Nabi walaupun dia berurusan dengan Nabi. Nabi ni tak jumpa pun tak apa. Tak tengok pun tak apa, kena jumpa. Ada sahabat tak tengok, dia jumpa seperti sahabat-sahabat yang buta. Dia sahabat. Okey. Najasyi berurusan dan lebih menarik lagi. Nabi SAW sehingga sampai ke Madinah pun Nabi tak panggil Najasyi supaya datang ke Madinah. Nabi kekal Najasyi di kedudukannya. Ini juga soal bagaimana menguruskan politik di suatu tempat. Okey, saya ringkaskan. Satu lagi tempat yang Nabi pergi. Tempat mana lagi yang Nabi keluar daripada Mekah pergi? Tuan-tuan sekarang duk pergi umrah kan. Sekarang musim Covid tak boleh lah. Dulu ujung-ujung tuan-tuan duk pergi, masa diizinkan, Saudi mula buka satu tempat. Tuan-tuan pergi Mekah, dia bagi pergi tempat tu sekali. Di mana tu? Di Taif. Di Taif. Ada orang sebut di Taif, bukan Taif. Di Taif. Di Taif, Taif Nabi pergi ke Taif. Yang tu Nabi, dalam bahasa kita, Nabi pergi riki sendiri, tengok macam mana peluang dakwah di sana. Tadi di Habasyah Nabi tak pergi. Bahkan ada riwayat, walaupun ada perbincangan tentangnya, tapi majoriti para ulama bersetuju, iaitu Ubaidillah bin Jahsh yang dikatakan Tanassar telah masuk Kristian di Habsyah, sedangkan dia merupakan suami kepada Ummu Habibah. Walaupun ada orang bantah riwayat ni, tapi majoriti ulama menyokongnya. Balik kepada isu dia pergi ke mana tadi? Ke Taif. Taif Nabi pergi, tapi Taif mendapat sambutan yang paling dahsyat. Nabi dilontar. Kita semua tahu cerita Taif. Sebab itu apabila Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun ashaddu min yaumi Uhud? Adakah telah datang kepada kamu satu hari yang lebih asyadda min yaumi Uhud, lebih dahsyat daripada hari Uhud? Nabi beritahu, na'am, yaum Aqabah. Hari Aqabah Nabi sebut, tapi Nabi sebut hari di mana bertemu dengan Ibnu Abi Yalail bin Abdi Kulal, iaitu jumpa dengan Taif. Baling Nabi dengan batu sehingga cedera. Taif juga tidak subur. Apabila Nabi SAW mendapat tawaran, pada awal 12 orang Madinah datang jumpa Nabi. Mereka beriman. Nabi hantar ikut mereka Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni, itu dia pergi mana? Pergi mana?
Habsyah. Tuan-tuan cepat lupa. Dia pergi Habsyah. Kemudian Nabi hantar dia. Dia pergi, masa tu dia balik ke Mekah, dia pergi jadi guru, muallim ahli Madinah. Dia jadi guru orang Madinah. Mus'ab bagi report kat Nabi, tak ada satu rumah pun melainkan telah masuk Islam ke dalamnya. Maksudnya tanah yang subur untuk dakwah Madinah. Yathrib. Kemudian datang perwakilan daripada 12, datang tahun berikutnya, iaitulah berapa? 73 lelaki, 2 orang perempuan. 75 pada sebahagian riwayat. Berbai'ah dengan Nabi SAW, janji setia. Antansuruni, untuk tolong aku. Yang ni bela agama aku. Wa tamna'uni mimma tamna'una anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, dalam riwayat Ibn Hibban. Kamu tolong aku, kamu pertahankan aku seperti mana kamu mempertahankan diri kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu. So Nabi pergi sana invited, apa dia? Di atas jemputan. Dia bukan pelarian lah. Macam Maulana Fakhrul Razi mari sini lah. Dia mari di atas jemputan. Bukan pelarian. Jadi Nabi sampai saya, sebab tu sampai Nabi bukan mari dah mana rumah Nabi, lepas itu duduk tengok Rasulullah nak apa, tak. Mari terus mengambil kepimpinan Madinah. Ini memang betul-betul satu penghijrahan untuk tadi yang Ustaz Mat Izzah kata, mengambil kuasa. Mari terus makhtalafna fi syait famaradduhu ila Allah au ila Muhammad. Dalam Madinah punya piagam. Apa-apa yang kita berselisih, maka rujukannya Allah ataupun Muhammad. Terus ada piagam Madinah. Terus Nabi pemutus kepada segala urusan orang-orang Madinah. Maksudnya bukan mari minta sedekah, mari untuk ditabalkan. Walaupun bukanlah jadi pelarian tu buruk, taklah ramai orang Islam jadi pelarian bah. Akhirnya dari pelarian terpaksa lari pelarian untuk, kan agama juga sebenarnya tak suruh kita duduk pada satu tempat sehingga kita ditindas, tak. Tapi artinya pentingnya Nabi melihat bumi yang subur untuk memerintah, untuk berkuasa, untuk membolehkan Islam berkembang. Dan ini mungkin nanti dalam diskusi yang lain saya dah sebut. Ini sangat-sangat kita kena faham orang Islam ni. Politik ni dia soal strategi. Kalau nak ikut Nabi, kalau pergi Habsyah mungkin raja jemput ni lebih bagus. Tapi tak. Soal strategi masa depan. Dan Allah jadikan ini pengajaran. Sayyidina Umar walaupun bijak dalam politik, tapi dia tentulah tidak sebijak Nabi. Sebab itu apabila Nabi buat perjanjian Hudaibiyah, saya selalu sebut hal ni. Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tu setelah orang Islam pakai umrah. Pakai apa? Pakai ihram. Pergi sana, sahabat semangat, rindukan Mekah. Tadi Maulana Fakhrul Razi baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bagaimana Nabi dikeluarkan. Bilal tu kena lanyak di Mekah. Kena Islam. Tapi bila pergi Madinah, demam, rindu Mekah. Kata orang Mekah, di sebalik bukit Mekah tu aku bau roti orang Mekah. Tapi mereka keluar nak ikut, mereka kaya. Suhaib Ar-Rumi, saya tak tahu siapa hari ni ceramah pasal Suhaib Ar-Rumi, kita tengok pagi tadi ke. Suhaib Ar-Rumi ada pilihan untuk harta, tapi Nabi mencari angle yang sesuai. Kadang-kadang ilmu saja tak cukup, tempat tu kena sesuai. Maulana di mana? Perak okey. Saya bila tu saya baca, saya suka Ibn Hazmin Al-Andalusi
Saya kadang selalu sebut cerita ni. Ibn Hazmin al-Andalusi, akal Andalus yang bijak. Walaupun aqilul Andalus ni dia kata Yahya bin Yahya al-Laythi, tetapi Ibn Hazmin mazhabnya hebat. Sebelum datang mazhab Al-Auza'i dan seumpama, Ibn Hazmin jago sebelum mazhab Malik menguasai Andalus dan menguasai dunia Maghrib. Siapa yang baca karya Ibn Hazmin al-Andalusi yang mati tahun 456 Hijrah, bijak. Dia mazhab Zahiri, bijak. Ilmu hadis hebat, ilmu akidah hebat, ilmu fiqh hebat. Walaupun sebahagian seperti Abu Abbas Qurtubi dan sebahagian ada orang sebahagian sufi mengkritik bahawasanya dua benda yang paling tajam, dia kata Saiful Hajjaj wa lisan Ibn Hazmin, pedang Hajjaj dan lidah Ibn Hazmin, kerana tajamnya kritikan dia. Tapi dia adalah akal bijaksana yang hebat. Kata Ibn Hazmin Andalusi, ana syamsu fi jawul ulumi muniratun walakin al-aibi anna al-matla'i al-gharbu walau annani min jahati syarqi tali'atun lajadda ala ma fata min dhikri an-nahabu. Aku ini, kata Ibn Hazmin, adalah merupakan matahari yang mana di dunia ilmu bersinar. Oh, dipujilah diri dia pandai pun. Tetapi cacatnya aku ini, aku terbit di sebelah barat, iaitu di Maghrib. Tu Maghribi kita panggil, Morocco. Di situ ulama-ulama dia hebat, tapi kerana dia bukan duduk di center Arab ni. Jadi jago-jago hak hebat ni disebut di sini, disebut di Iraq, disebut di Hijaz, tak disebut di Maghrib. Walakinna aibi anna matla'iyal gharbu. Cacatnya aku kerana aku terbit di sebelah barat. Walau annani min jihati syarqi tali'atun, kalaulah aku ini terbit di sebelah timur, nescaya orang akan berlumba-lumba. Lajadda ala ma fata min dhikriyan nahabu, nescaya manusia akan berlumba-lumba, berebut-rebut ambil ilmu aku. Kadang-kala posisi itu penting. Nabi mengambil hitung soal posisi ini. Apabila Sayyidina Umar tengok perjanjian ini, setelah pakai baju ihram, pagi sana bincang dengan Suhail bin Amr, dahlah buat perjanjian. Suhail tak mau tulis bismillah. Nabi tulis uktub bismillah. Kata Suhail bin Amr, la nadri ma bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu apa bismillahirrahmanirrahim. Wakil Quraisy. Uktub bismikallahumma, tulis dengan namamu ya Allah. Nabi setuju. Sayyidina Ali berat hati, tak mau. Mula-mula tulis perjanjian baina Suhail bin Amr wa Muhammad Rasulullah. Suhail kata, kalau kami kata kau Rasulullah, tak payah buat perjanjian ni. Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak mau. Berat. Dan sebagian riwayat kata Nabi tanya tang mana tu. Pasal Nabi tak membaca. Dia kata Nabi pedam. Tak apa, tulis macam ni yang dia mau. Minta nak patah balik. Dah pakai dah ihram. Sayyidina Umar tak masuk. Sayyidina Umar sehingga menangisi ataupun rasa menyesal mengingati peristiwa itu. Dalam riwayat Bukhari, dia bunyi lagi tegas lagi. Kita nak cerita dalam bahasa biasa macam kasang sikit lah. Alasta nabiyyal haqqan? Tak, kau ni bukan nabi yang betul ya? Dia tanya Nabi. Alasna ala haqqin wa hum ala batil? Tidakkah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah? Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Tidakkah yang mati di kalangan kita masuk syurga, yang mati di kalangan mereka masuk neraka? Dia tanya Nabi. Nabi semua jawab, bala, ya, bahkan. Alama nu'ti ad-diyanata fi dinina wa narji' walamma yahkumillahu bainana wa bainahum. Habis itu kenapa kita nak mengurangkan kedudukan kita? Kita nak balik sedangkan Allah tak putuskan lagi siapa yang menang dan kalah. Nabi kita, ya benar Khattab, wahai anak Al-Khattab, ini Rasulullah, aku Rasulullah.
Walan yudayyi'ani Allahu abada. Tuhan tak sia-siakan aku. Nak bagi Umar faham. Umar pergi kat Sayyidina Abu Bakar, ulang ayat yang sama. Abu Bakar kata, wahai Umar, dia Rasulullah. Sahabat pun macam tu juga. Politik ni panas. Tak bersetuju. Tapi Nabi mengambil kira, menghitung nafas panjang. Akhirnya Islam dalam tempoh itu menguasai. Saya bukan nak cerita itu, tapi saya nak cerita, politik is not about istilah, nama, ataupun sempena-sempena. Ia berkaitan dengan penguasaan dan bagaimana menguasai keadaan. Itu penting untuk kita belajar dalam ilmu siasah. Hak kata pandai siasah tu, dia marah Walin cakap, dia kata dia pandai. Pandai-pandai dia pun hilang juga kan. Tapi begitulah sebenarnya, siapa pun. Cuma macam nak ulah yang Ustaz Mat Rizal kata, dia kata mufti tak bolehlah cakap bidang politik, bidang mereka. Saya bukan cakap parti mereka, saya bercakap yang kaitan dengan Islam. Kalau macam tu kaedah dia, orang politik jangan cakap benda agama. Jangan duk pi ulah hijrah ke apa pelarian ke, jangan duk ulah. Dia ulah agama boleh pula. Agama bagi mufti dia ulah. Dia nak ulah jugalah. Tapi tak apalah, berkelahi dengan depa tu pun tak guna. Cuma saya sebut bahawasanya ini politik ialah soal bagaimana strategi menguasai keadaan yang membolehkan. Tujuannya apa? Allazina immakkannahum fil ard. Apa dah sama dah? Aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang yang kami berikan kedudukan di atas muka bumi, mendirikan salat, lagi menunaikan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Walillahi aqibatul umur. Pada Allah kembali. Sorry pengusi. Okey, jangan letak lagi. Okey, pasal dia tengah panas ni. Okey. Sat lagi kita bagi, oleh kerana tadi kita bagi mula Maulana, kita bagi Maulana juga akan tutup dengan kepanasan tu. Oleh kerana itu saya nak terus kepada mufti ni sebab dia tengah panas. Dia kalau panas kita bagi berhenti ni, dia boleh rosak enjin. Kan, momentum tu kita dapat. Nanti kita bagi. Okey. Dan saya nak, sebab tadi saya sebut kan, saya pun ni on the spot macam ni lah. Kita setujulah, kita bukan nak bertengkar isu politik, tapi mufti sebut tadi Sulh Hudaybiyah berkait dengan bacaan politik yang panjang. Bacaan politik yang panjang yang mana orang yang mungkin tak dapat melihat seperti Umar, dia melihat satu kerugian. Kita tengok dalam isu, satu dua isu, minta mufti kita yang bagi pandangan. Saya ingat benda ni kita kena sebut jugalah. Isu seperti papan tanda, penggunaan papan tanda. Sebelum daripada papan tanda itu, penggunaan tulisan Jawi yang mungkin pada bacaan sebahagian orang ia isu kecil, tetapi pada pandangan sebahagian orang ia sebagai satu cabaran ujian untuk tes market. Kerana di sana ada bacaan yang lebih panjang. Mungkin mufti ada bacaan tersebut. Saya nak tanya, ada bacaan lain tak? Kan? Sebelum saat lagi bacaan itu ditutup terus oleh Maulana. Boleh? Kan? Kita dengar bacaan mufti dalam isu ini. Mungkin isu tulisan yang 3 muka menutup isu negara. Mungkin mufti ada rahsia isu di sebalik tabir. Kita dengar malam ni. Kan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Siapa yang belajar fiqh, dia akan tahu hukum ni kadang-kala kita hukum benda yang jelas. Min jihatil wujub, satu lagi min jihatil adam. Kita hukum benda yang ada, satu lagi kita hukum benda yang tak ada. Maslahah disebabkan ada, maslahah disebabkan tidak ada. Contohnya apa? Contohnya Islam larang beberapa perbuatan yang perbuatan tu taklah salah, tapi jika ada perbuatan itu boleh membawa kepada bahaya yang lain. Dia panggil sadduz zara'i' ataupun sadduz zari'ah. Dia melihat kepada ma'al. Umpamanya kita bagi pedang kepada orang yang duduk tengah marah nak bunuh orang. Kita kata aku tak bunuh orang, dia main minta kat aku. Kita tak boleh bagi. Pasal kita tengok kecenderungan dia. Walaupun asalnya bagi pisau pada orang boleh jadi nak pinjam.
Sebab itu ada hukum bab menjual senjata ketika peperangan, menjual anggur bagi orang yang diketahui nak buat arak dan seumpamanya. Melihat kepada ma'al, melihat kepada kecenderungan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia pernah dipertikaikan oleh Sayyidina Umar tentang tindakannya memerangi orang yang tak bayar zakat. Sayyidina, walaupun boleh ditafsirkan lagi orang yang tak bayar zakat ni, berlaku kontroversi perbincangan akademik tentang orang yang tak bayar kepada khalifah. Dia kata mungkin dia bayar sendiri, dia nak bayar sendiri. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia tak setuju. Dia kata kalau dia tak bagi satu tali unta yang diberi kepada Rasulullah kepada aku perang mereka. Sebab dia lihat itu kecenderungan kepada menjatuhkan, membesarkan isu yang lain selepas pada ini yang akhirnya kerajaan jadi tak stabil. Tak boleh taat. Kalau zakat tak bagi, besok taat tak bagi, dia akan pergi banyak benda. Itu ma'al. Sebab itu perkataan Abu Bakar yang terkenal, yang selalu saya sebut dari dulu, kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, patutnya perkataan ini ketika dia berucap kepada pelajar-pelajar di Universiti Madinah, ini Ustaz Wafiq Madinah. Dia kata perkataan ini mau tulis di dinding setiap orang penentu ilmu. Apa dia? Ayan qusuddinu wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah, menjadi kurang sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi aku masih hidup, sikit pun ruang agama aku tak akan bagi kurang. Dan dia mengambil tindakan pada benda kerana dia tahu kurang sikit, dia akan kurang banyak pada masa hadapan. Isu-isu seperti yang disebut ni bukanlah isu Jawi, bukan. Yalah, kita ada tulis. Kalau orang tanya saya, budak-budak kita dah boleh kafar, maknanya dia tak boleh Jawi pun tak apa. Dia dah boleh baca, yang penting dia boleh baca Quran. Dia boleh baca tulisan Arab. Tulisan Jawi hak moden ni pun kadang-kadang tak sama dengan tulisan Arab tu. Kadang-kadang dia jadi confuse balik. Tapi saya bukanlah sokong wajibkan orang bukan Islam atau bukan Melayu baca. Tapi kita lihat di sudut kenapa pemberontakan hal itu berlaku. Dan cara penentangan itu berlaku. Demikian juga hari ini bincang tentang masalah tulisan itu. Kenapa ia berlaku? Dia nak membawa kepada apa? Dia nak membawa kepada. Ada isu mungkin kita ulas, dia salah individu. Ada orang tadi pasal apa? Menteri tak kuarantin. Salah lah menteri tu. Kan? Kita dah bagi tahu lama dah, hukum ni sama saja. Anak saya balik daripada Madinah walaupun hari raya, tak bolehlah raya dia, kuarantin lah. Duduk di KL, cukup masa baru boleh ambil. Padahal raya, orang takbir, balik mai. Dia balik walaupun dah test, dah okey. Tak boleh lah. Ikut prosedur tu lah. Kan? Tak boleh lah ada dua hukuman. Satu untuk menteri lain, untuk orang biasa lain. Tak boleh lah. Hak tu tak cerita pun tahu. Kan? Tapi saja dia nak suruh kita juga sebut. Mungkin mikrofon dia apa, bateri tak apa tinggi. Jadi, tak apalah. Tapi saya melihat pada isu-isu yang disebut sebagai ma'alnya apa, kecenderungannya apa. Kecenderungan itulah yang kadang-kadang dibaca oleh sebahagian politik, dan politik pun ijtihad, bukanlah qat'i. Jadi apabila kita baca, kita ulas yang ni dia pi bahaya. Jadi kita kena cakap, hak ni padan Ustaz Mak Rizal bagi dengan siku pun okey dah kot. Kan? Tak payah bubuh cabai lagi kot atas. Macam itulah. Wallahu ta'ala. Okey, nampaknya kena ada diskusi yang kedua. Kan? Okey, balik kepada Maulana. Oleh kerana kita dalam SOP, kita tidak mahu melengahkan masa dan memberi ruang yang agak panjang. Sebagai kesimpulan akhir kepada diskusi kita pelarian atau perjuangan, jelas kepada kita Nabi SAW menyatakan tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Keluar Nabi daripada Mekah, kemudian tawan semula, membuka semula Mekah, tetapi jihad dan niat. Sebagai pesanan dan wasiat serta pandangan daripada Maulana, apakah hijrah
kepada umat Islam sekarang, terutama kita dalam negara Malaysia hari ini, apa hijrah yang sesuai dan sepatutnya kita buat. Kerana untuk hijrah, perjuangan perang seperti Nabi, mungkin tak ada ruang untuk kita di Malaysia. Jadi saya beri ruang sepenuhnya kepada Maulana untuk memberikan kesimpulan dan wasiat kepada kita semua penuntut ilmu pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyatun. Itu terjemahan daripada soalan yang dikemukakan oleh saudara moderator tadi. Tidak ada penghijrahan selepas pembukaan kota Mekah, tetapi jihad, perjuangan dan niat yang ikhlas masih lagi wujud yang perlu diteruskan. Maknanya dengan kata yang lain, penghijrahan yang wajib sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, tidak ada lagi arahan daripada Allah Ta'ala. Tetapi perjuangan itu perlu diteruskan. Sebelum itu, saya nak mengulas tentang hadis tadi dan sekaligus menutup majlis diskusi kita pada malam ini. Tadi Datuk Mufti ada sebut tadi, dan saya pun selalu juga kedengaran kritikan-kritikan itu berlaku kepada diri saya. Contohnya orang politik sebut, macam ustaz ni orang mengajar orang agama, mengajar Quran hadis, sudahlah, jangan ada sebut isu-isu politik. Dan disebut pula saya ni tidak haraki. Tak tahulah istilah haraki tu dia orang ambil di mana, kita pun tak faham kan. Cuma saya nak tambah sikit lagi daripada apa yang Datuk Mufti sebut tadi. Maknanya orang politik pun tak bolehlah cakap isu agama sebab dia orang politik. Saya nak tambah satu lagi, orang politik pun bila nak bercakap isu agama dia kena ada tauliah. Sebab agama ini, sesiapa yang nak menyebarkan agama Islam ini, sama ada secara live ataupun mengajar masjid, surah dan masjid kan ada tauliah. Saya nak cadangkan kepada kerajaan sekarang ini supaya setiap penceramah politik yang baca ayat Quran dalam pentah-pentah politik, baca ayat Quran ke, hadis Nabi ke, cerita ma'al hijrah ke, dia juga kena ada tauliah. Sebab itu kita nak sebutkan bahawa pentingnya kuasa politik. Tetapi pentingnya kuasa politik, kuasa itu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan, menyebarkan, menguat agama Islam. Bukan kita dapat kuasa menyebabkan Islam itu jadi lemah. Yang tu kita tak nak. Kita memang mengharapkan ada perubahan. Saya nampak mana-mana kerajaan pun sama ada, minta maaf lah tadi Mufti pun dah sebut kan, BN ke, PH ke, PN ke, kita nak kena bagi ruang, kelonggaran kepada pendakwah-pendakwah sunnah ini untuk menyebarkan maklumat ilmu. Kerana apa yang kita sebarkan berasas, berfakta dan berdalil. Tetapi apa yang berlaku, walaupun berlaku perubahan kerajaan demi kerajaan, tetapi sunnah tidak mendapat tempat di dalam masyarakat untuk menyebarkan agama. Apatah lagi kalau disebut isu tauliah ini, penceramah, pendakwah secara online pun nak dikenakan tauliah. Saya malah nak ulas panjang sebab sahabat-sahabat sebut jangan. Nanti dulu, tak apa saya biar surut dada dulu. Saya malah nak ulas panjang lah, biar dulu apa yang berlaku. Sekarang ni itu sekadar cadangan. Dan apabila disebut tentang perjuangan, sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, dia perjuangan ini ataupun jihad yang disebut di dalam hadis itu bukan semata-mata menjurus kepada perjuangan yang melibatkan persenjataan dan pembunuhan. Sebab itu dia ada hadis yang lain. Bila ada di kalangan sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang berjuang kerana nak tunjuk berani, orang berjuang kerana nak dia mengangkat puak ataupun kaum keluarga dia. Yang mana satukah yang dianggap sebagai fi sabilillah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjuang, bukan diterjemahkan barang siapa yang membunuh. Barang siapa yang berjuang pada jalan Allah untuk memastikan tertegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dianggap sebagai fi sabilillah. Sebab di dalam hadis yang lain, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hendaklah kamu berjuang berhadapan dengan orang-orang musyrikin ini, sama ada dengan harta benda kamu ataupun dengan diri ataupun nyawa kamu dan juga lisan-lisan kamu.
Apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada kalangan umat Islam yang berdakwah, menyebarkan ilmu Islam, sebahagian daripada jihad dan sebahagian daripada perjuangan. Dan yang terakhir saya nak sebut, bila disebut perjuangan, bila disebut memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, selalu juga kedengaran orang menyebut hendaklah kita berjuang mengembangkan agama Islam itu secara keseluruhannya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu masuk kepada ajaran Islam itu keseluruhannya. Jadi ada orang kata kita kena tegakkan Islam secara syumul. Jadi kita tak nafikan individu mana yang mampu menegakkan Islam secara syumul, kumpulan mana, organisasi mana, parti mana yang dapat menegakkan agama Islam ini secara syumul, secara menyeluruh. Jawapannya tidak ada, tuan-tuan. Oleh kerana itu, kita kena meraihkan mana-mana individu dan kumpulan-kumpulan yang menyebarkan dakwah berdasarkan kepada posisi, kedudukan, keadaan masing-masing. Kerana kemampuan kita terbatas. Walaupun kita nak tegakkan Islam secara menyeluruh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, tetapi kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Macam saya secara kebetulan, Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan saya mengendalikan, mengurus sebuah sekolah. Kita mengajar, kita bagi penerangan, memahamkan pelajar-pelajar kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan saya tak mampu buat macam orang lain. Orang lain buat sikit, orang ni buat sikit, maka maknanya kita bergabung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di atas dasar ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu nolong di atas dasar dosa dan juga kekejian. Jadi oleh kerana itu, apabila kita menyedarkan kita tak mampu nak buat semua dan jangan tinggal semua, di waktu yang sama kita kena meraihkan mana-mana individu kumpulan yang berusaha menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada posisi, keadaan, kemampuan masing-masing. Kullun ya'malu 'ala syakilati. Tetapi sebaliknya tidak berlaku di dalam negara kita daripada kalangan pendakwah. Tidak meraihkan kerja Islam yang dibawa oleh pihak lain. Dan yang terakhir, saya berterima kasihlah kepada Sahibul Samaham, Datuk Mufti dan juga Jabatan Mufti. Kerana di Malaysia ni ada 14 buah negeri yang satu-satunya saya ada tauliah. Sebab tu kadang-kadang terfikir nak hijrah sini, saya rasa. Kadang-kadang terfikir. Ada negeri-negeri yang tertentu bila dijemput saya berceramah, ini yang terakhir saya nak sebut. Sampai di pertengahan jalan dekat-dekat nak sampai dah, ada pihak pengurusan telefon kata, "Ustaz, jangan sampai, jangan datang. Majlis dibatalkan kerana ada orang nak tangkap Ustaz." Jadi masalah tauliah ini menjadi satu penghalang untuk kita menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan kerjaan yang baru ini mempertimbangkan semula mana-mana orang yang dapat mengajak masyarakat yang bersumberkan, berdalilkan kepada Quran dan Sunnah ini dipermudahkan untuk memperoleh tauliah. Kerana di dalam waktu yang sama juga maklumat-maklumat yang tidak bertapis, ajaran sesat, penyebaran maklumat palsu dan sebagainya, maknanya berkembang begitu meluas sehingga tidak tertapis. Dalam keadaan yang sama, golongan sunnah ini diberi tekanan ataupun diberi sekatan, menyebabkan terlalu sukar untuk kita menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah berdasarkan kepada fakta dan hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wallahu alam. Sekadar itu dulu, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti Negeri Perlis ini kerana sudi menjemput saya untuk berdiskusi pada malam ini, dan semoga ianya dikurniakan, dijadikan sebagai satu pahala yang menjadi bekalan kepada kita di negeri akhirat nanti. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Datuk ada tambah? Tak ada. Okey ya? Alhamdulillah, selesai kesimpulan yang diberikan oleh Maulana tadi, dan sebagai penutupnya, tajuk ini sangatlah besar kerana kita semua mengakui setelah mendengar penjelasan daripada Sahibul Samah dan Maulana. Sahibul Samah menyebut tentang kuasa politik, dan kita hari ini tidak dapat menafikan bahawa nikmat Islam dan sinar Islam itu adalah hasil daripada titik hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam
kerana kita tahu apabila Nabi berhijrah, Islam itu terus bersinar daripada peristiwa tersebut. Jadi turning point, titik perubahan besar, kemenangan dan kejayaan serta okey. Datuk dia nak sebut sikit pasal tauliah. Kita kena bagi laluan lah. Di sini. Terima kasih sikit dah pasal tentang Perlis ni. Kita di Perlis negeri, saya tak mau cakap pasal negeri lain lah, kita cakap pasal kita lah. Kita bagi tauliah kepada ramai tokoh-tokoh dalam negara ni, walaupun mereka tak pernah main Perlis pun kita bagi. Kita hantar tauliah tu. Mungkin boleh pergi tanyalah tokoh-tokoh yang mana kita tahu latar ilmu mereka jelas, kukuh, ada latar pengajian yang baik, kita bagi. Saya percaya Maulana Fakhrul Razi tak pernah minta tauliah kat Perlis. Tiba-tiba dia dapat. Dan ramai lagi pensyarah universiti yang mereka dapat, kita bagi. Senarai yang kita bagi tauliah memang banyak tanpa perlu diminta. Ada yang kita panggil temu duga jika kita tak berapa jelas. Tapi yang lain, yang mana prominent figure, kebanyakan mereka mendapat tauliah Perlis. So kita ambil langkah proaktif, kita bagi. Dan kita taklah nak paksa negeri lain hak mereka. Kita mencadangkan hal yang sama. Kalau ada pengajian, sebab pensyarah universiti, macam ada CJ pengajian macam Dr. Syekh Maulana Fakhrul Razi, bagi. Dr. Ruzaimi umpamanya, dia pensyarah universiti, Profesor Madya lagi sekarang. Tiba-tiba tak dapat tauliah daripada ni. Banyak lagi tokoh-tokoh yang tak dapat tauliah. Tak macam tak kena gaya lah kan, tak kena gaya. Melainkan ada bukti dia ni buat ajaran menyeleweng ke apa, nak kena bukti lah, tak boleh lah tak prasangka saja. Barulah kita baca hadis palsu dalam masjid ke, ada bukti, boleh lah. Untuk kita tak begitu lah. Terima kasih. Tapi ada juga pernah berlaku Datuk, di Malaysia ni yang bekas mufti dan juga berkelulusan doktor falsafah ni ditangkap. Kan? Ditangkap kerana mengajar. Ya, tak tauliah. Jadi kita harap hijrah malam ini kita semua dapat manfaat dan dapat ilmu, dan kita dapat membuat perubahan kepada keluarga kita lah. Masing-masing, yang pentingnya seperti mana Al-Quran kata, diri kita dan keluarga kita. Jadi terima kasih kepada Jabatan Mufti dan juga pihak masjid dan seluruh penganjur. Tersalah dan tersilap, kita mohon ampun dan maaf kepada Allah, dan juga insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang kita akan tambah baik untuk manfaat kita bersama. Jadi saya serahkan balik kepada pengurusi majlis untuk atur cara yang berikutnya. Sekian, saya mohon maaf kepada semua sepanjang saya mengendalikan diskusi pada malam ini. Terima kasih.